Assalamualaikum semua penonton. Saya harap kalian semua dalam keadaan sihat. Okay, nama saya Nurul Alia daripada tim teknikal. Saya ingin ucapkan sekali lagi selamat datang ke Facebook Live MT Solution dan Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada hari ini. So tanpa saya membuang masa, live petang ini saya akan berkongsi serba sedikit berkaitan dengan extended reality. Okay. Extended reality atau nama singkatannya kita dikenali sebagai XR ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil reality lanjutan. Okay, ianya merupakan sebuah teknologi yang menggabungkan unsur-unsur nyata dan unsur-unsur maya dengan pelbagai tahap interaktiviti yang memberikan pengguna sebuah pengalaman yang lebih imersif, di mana pengguna boleh berinteraksi dengan persekitaran yang diciptakan itu. Okay, so penonton sekalian, adakah pernah mendengar perkataan atau istilah virtual reality, VR, augmented reality, AR dan juga mixed reality? So saya rasa antara penonton mesti pernah dengar antara istilah-istilah berkenaan. Dan lagi untuk mereka yang gemar bermain permainan online, mesti pernah dengar punya, especially VR. So, 3 istilah yang saya sebutkan tadi merupakan skop di bawah payungan extended reality itu. So, saya akan mulakan untuk menjelaskan apa itu virtual reality iaitu VR. Okay, VR merupakan realiti maya. Ianya adalah satu penggunaan teknologi yang mewujudkan persekitaran simulasi dunia nyata dalam ruangan maya. Okey, dan kebiasaannya VR ni kita lebih familiar dengan penggunaan yang dekat kepala tu. Okey, nama benda dekat kepala tu adalah HMD iaitu Head Mounted Device Display. Okey, dengan menggunakan alat itu, ia akan mempamerkan persekitaran dalam ruangan maya dan juga membolehkan pengguna untuk menggerakkan badan mereka 360 darjah dan untuk merasailah 360 darjah itu dalam ruangan maya. Okay, sama ada untuk menonton cerita ataupun bermain apa-apa sahaja dalam ruangan maya tersebut. Manakala untuk augmented reality AR, dalam bahasa Melayu kita panggil realiti imbuhan. Okey, kalau AR dia merupakan realiti yang mendidih dunia nyata dengan dunia digital. Maksudnya di sini kita boleh melihat dunia nyata kita seperti sekarang, tapi pada masa yang sama ada satu lapisan dunia digital. Sebegitu. So kalau AR ini dia kebiasaannya menggunakan marker seperti QR code kita scan dan ia akan mempamerkan 3D objek. Kalau tidak menggunakan marker, dia dikenali sebagai markerless. Itu dia boleh guna 3D location Dia akan menggunakan tracking lokasi ataupun kompas. Dan manakala mixed reality, dia menggabungkan AR dan juga VR. So itulah dia definisi ringkas yang saya dapat berikan tentang skop di bawah extended reality. So penonton semua, adakah anda tahu apakah kelebihan kita menggunakan teknologi XR ini? So, saya rasa ada yang tahu, ada yang tidak, tapi saya akan berkongsi. So dengan kemajuan teknologi sekarang ni, so penggunaan XR ni amatlah berfaedah dalam pelbagai sektor seperti pendidikan, perubatan, training, industri manufacturing dan juga penilangan dan juga permainan dan hiburan. Okay, kita dapat tengok faedah dalam segi pendidikan di mana ianya dapat meningkatkan keupayaan pelajar untuk berfikir dengan lebih jauh, mendalam dan kreatif. Okay, ini kerana penggunaan teknologi sebegini ianya dapat menyampaikan maklumat dengan lebih aktif berbanding dengan teks semata-mata yang bersifat sedikit pasif. Okay, dia punya engagement tu adalah kurang berbanding kita menggunakan teknologi seperti extended reality ini. Dan ianya dapat meningkatkan lagi minat mata pelajaran minat dalam mata pelajaran yang sukar bagi sesuatu pelajar itu, sebagai contoh sains ke sejarah ataupun matematik. Ianya amat membantulah kita menggunakan teknologi sebegini. Okey, manakala dari segi bidang kesihatan dan juga perubatan, ada satu teknologi AR. Okay, doktor pakar bedah menggunakan teknologi AR untuk menentukan keberadaan organ dengan lebih tepat dengan menggunakan display of the 3D model menggunakan coordinate tracking. Okay, dari segi latihan pula, ianya dapat meningkatkan pelibatan pengguna
mengekalkan pengetahuan yang lebih tinggi terhadap seseorang pekerja itu, dan ianya dapat mengurangkan kos operasi dan menjalankan latihan sekerat yang perlu dan akan mewujudkan persekitaran yang selamat untuk latihan. Okay, sebagai contoh, saya dapat berikan adalah sekiranya ingin memerlukan fasiliti kita untuk menunjukkan pengendalian mesin, kita boleh menggunakan teknologi ini di mana ia akan pamerkan 3D manusia yang sedang mengendali mesin. So daripada kita meng-hire pekerja lain, kita boleh menggunakan teknologi ini untuk menggantikan pekerja yang nyata dan ia dapat menjimatkanlah kos operasi. Okay. Saya juga tak dapat nak nafikan semakin berkembangnya teknologi, semakin canggihlah peralatan yang diperlukan. So selain aplikasi ini dapat menyumbangkan kepada kelalaian sekiranya digunakan dengan salah ataupun ketagih, ianya juga memakan wang dan juga perbelanjaan. Dari segi ada soalan, apa beza AR dengan soalan tak Cik Azrina, apa beza AR dengan ataupun saya akan cuba jawab selepas ini. Okay. Saya ingin kongsikan sebentar tadi adalah keburukan penggunaan teknologi XR ini sebab ianya menggunakan peralatan dan juga perisian yang agak mahal untuk menghasilkan produk-produk XR. Okay, so sebelum tu saya ingin berkongsilah sedikit contoh aplikasi yang terdapat di pasaran sekarang yang menggunakan teknologi XR ini adalah seperti Holo Anatomy. Okay, Holo Anatomy ni telah digunakan pakai oleh pelajar perubatan di University di Ohio, United States yang menggunakan Holo Anatomy ni untuk menggantikan lecturer untuk mengajar organ-organ yang terdapat. So ianya hanya melihat melalui 3D model dalam environment AR. Okay. Kemudian aplikasi lain adalah seperti IKEA Furniture App di mana kita scan keadaan sekeliling kita dan kita boleh letakkanlah perabot dekat ruangan-ruangan rumah. So kita boleh padankanlah ikut kesesuaian kita. Dan last sekali contoh ialah game Pokemon Go, di mana game ni pernah tular pada beberapa tahun dahulu tak silap saya. Ianya menggunakan teknologi AR, itu di bawah scope XR. Serta YouTube, kalau anda perasan dekat YouTube ada terdapat ikon gambar Google. Okay, itu adalah untuk kita nonton video tu dalam bentuk VR. So kalau ada masa bolehlah anda cuba untuk tengok video dalam mode VR, tapi ianya memerlukan HMD lah untuk melihat. Tapi pengalaman ni amat-amat menyeronokkan lah bagi saya. So untuk penonton semua, sekiranya macam berminat nak cuba membangunkan aplikasi XR, antara perisian ataupun aplikasi yang boleh digunakan adalah seperti Unity 3D, boleh menggunakan Vuforia, Google Cardboard, Oculus dan juga HoloLens. So saya ingin menjawab soalan Cik Azrina Aidil, apa beza AR dengan, saya tak dapat lihat, apa beza AR dengan VR. Okey, apakah beza AR dengan VR? Okey, VR ianya adalah kita melihat sesuatu itu hanya dalam dunia maya. Tapi kalau AR, kita boleh nampak dunia digital dengan dunia nyata. Ianya bertindih, maksudnya apa yang kita nak, mata kita nampak sekarang, ada kerusi, ada meja, itulah kita boleh nampak juga pada AR. Tapi VR ianya tertutup. Dia bergantung kepada penghasilan persekitaran tu. Contohnya kita pakai HMD tu, dalam tu memang tertutup, kita tak nampak apa-apa yang dekat luar ni. Kita hanya nampak apa yang dalam HMD tu saja. Contohnya kita masuk rumah hantu ke, kita masuk zoo ke, itulah VR, dia nya tertutup. Selalunya menggunakan VR ni kalau nak bermain game lah. So saya rasa masa pun mencemburui. So saya amat berharap penonton-penonton semua sentiasa update Facebook Live MT Solution pada masa-masa yang akan datang. So stay tune dengan kami dari semasa ke semasa. Dan sekiranya penonton sekalian berminat dengan produk atau training yang ditawarkan oleh syarikat MT Solution,
boleh terus hubungi nombor di skrin ataupun boleh contact media sosial kami di MT Solution. Dan jangan lupa untuk like dan follow akaun Facebook, Instagram dan juga website MT Solution. So jangan lupa lagi sekali untuk join Facebook Live yang akan datang bersama speaker yang lain. Okay, untuk nak tahu siapa, okay, stay tune dan keep updating lah dengan Facebook MT Solution. So jangan lupa untuk turn on notification dan dapatkan apa-apa update daripada kami. So terima kasih semua. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.